Tak pernah berlaku lagi. Dah berapa 20 tahun mengajak. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, kita teruskan lagi. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita nak masuk satu bab. Bab yang mana kita dah pun masuk hari itu pada bab fasal yang keempat. Fasal yang keempat tentang perut. Tentang perut. Tuan-tuan, dah masuk sampai ke perut, muka surat 17, dah pun kita masuk. 18 pun telah kita bincang. Malam ni kita nak masuk pada tajuk jauhi dari bersangatan kenyang pada muka surat 19. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, perbincangan kita ialah satu tempat, satu rongga yang paling besar yang ada dalam diri manusia. Dan rongga inilah tempat akan berlakunya semua perkara. Termasuklah tuan-tuan, segala benda yang halal maupun haram terletak dalam perut. Panas ataupun sejuk pun dalam perut. Dalam kitab Bahrul Madhi ada hadis yang menyatakan berkaitan dengan bagaimana Rasulullah SAW bila mana sahabat kena demam, Nabi SAW suruh ambil kain, bubuh ayak dan dijelum, bukan dekat dahi. Kita buh cool fever dekat dahi kan, tapi Rasulullah suruh bubuh kat mana? Suruh bubuh kat perut. Letak kain yang basah tu dekat perut dan basahkan ayak banyak kali. Ni antara rawatan yang Nabi suruh buat pada para sahabat ketika mana datangnya demam. Ni menunjukkan bila ditanya pada Nabi, Rasulullah, kenapa di perut? Jawapannya ialah sesungguhnya tempat yang mengeluarkan panas itu, tempat mula panas itu adalah merupakan datang daripada perut. Dan mulanya najis, mulanya penyakit pun daripada perut. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu waktu berjalan di kota Madinah, Nabi jumpa dengan beberapa orang laki-laki yang perut dia besar. Orang panggil perut besar, nak abang buncit tak sampai hati. Perut dia besar. Sayyidina Umar ni orang yang pegang tongkat tuan-tuan. Dia ada tongkat dekat dia. Dia mengambil sunnah Nabi pegang tongkat, dia ikut cara Nabi. Dan Sayyidina Umar ambil tongkat tu, dia cucuk kat perut orang-orang yang berperut besar ni. Dia cucuk, dia kata apa? Dari sinilah bermulanya kemalasan orang beribadah. Kerana orang yang perut besar, dia akan jadi orang yang malas untuk beribadah. Dia jadi orang yang culah, malas. Dia jadi orang tempat persinggahan segala mak nenek dalam perut dia tuan-tuan. Sebab itulah maka Nabi SAW menggalakkan kita jaga perut, bukan jaga mulut. Mulut jaga sebab jangan duduk bercakap lebih kurang. Tapi mulut dijaga, apa saja yang nak masuk itu dalam perut. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, qala musannifuhu rahimahullah wa nafa'ana fi ulumihi fi darain amin amin ya rabbal alamin. Tajuk malam ni ialah jauhi dari bersangatan kenyang. Ni kenalah dengan kita pun tuan-tuan. Kenalah dengan saya pun. Kan, jauhi dari bersangatan kenyang. Ada ration malam ni juga. Ada ration, alhamdulillah. Baru cerita bab bersangatan kenyang, ada ration pula malam ni. Tuan-tuan, jauhi dari bersangatan kenyang. Bersangatan kenyang itu dituntut menjauhinya kerana beberapa perkara. Nombor 1, kerana banyak makan itu punca terjadinya kerah hati. Tuan-tuan lah ni musim, bukan kata musim, memang trend. Bukan musim, trend. Trend dah ni, ambil makan, ambil gambar, upload. Hang nak mencekik apa, buang cekik lah. Hang nak makan apa, buang makan lah. Ni dah lah tunjuk gambar. Habis tu duk buat pula sempoi kat tangan. Buah nasi kandang meleleh sampai ke bawah, sampai meleret tuan-tuan. Bawang kawan tu pun terjuntai ikut pinggan, tarik dari atas meja ni. Dia pula tarik-tarik, tunjuk tangan gut tu. Gut ni, dia sarung sotong kot jari ibu jari. Telur sotong dia pergelas keluar. Yang sotong dia buat jari tu, gut lagu tu. Tuan-tuan, ni cukup tak guna punya orang. Lepas tu pakai dot komen, sempoi, buh emoticon lidah keluar kat tepi tu. Buh tepi tu.
Dia seronok nak bagi orang tengok makan dia. Tuan-tuan, satu, makan yang terlalu banyak. Duk mengatok makan ni. Mengatok makan. Dengan mengatok makan ni tuan-tuan, kalau makan tu memang mengatok untuk pi rasa. Nak duduk dengan kawan-kawan tak ada masalah. Tapi ni memang raja makan. Ada orang raja makan, tapi badan tak naik. Yang hak kita badan besar ni makan sikit lah. Dia tahu Ustaz makan sikit lah. Makan sikit lah. Saya tak boleh Ustaz, saya kena makan betul. Badan besar ni tuan-tuan, makan 3-4 pinggan. Ang belah hantu raya ke apa? Tuan-tuan, nak buat macam mana? Dia tak boleh Ustaz. Metabolisme badan saya tinggi, saya kena makan banyak. Baik. Makan sampai kenyang ke ataupun makan berhenti sebelum kenyang ke ataupun makan berhenti selagi sedap bubuh. Lagi sedap lagi bubuh. Tuan-tuan, dia kena makan sekadar kenyang. Yang terbaik makan berhenti sebelum kenyang. Yang tahap kedua agak okey sikit, makan sampai kenyang. Agak melampau sikit, makan terlebih kenyang. Agak melampau lagi, makan sampai muntah terus. Lagi teruk lagi, sumbat, pergi dalam toilet, jolok, pergi keluar balik, makan balik. Hang makan tujuan apa? Ustaz, tak tahan, sedap. Tuan-tuan, sedap di mulut, masuk perut jadi apa? Sama lah. Pergi beli satu pinggan lobster, harga sekong lobster hak besar tu, mau beli pergi 200-300. Dia ambil 2 ekor nak makan besar, dia kata. 2 ekor lobster. Sampai jauh-jauh lah, pergi tepi Hamidia juga lah. Hamidia main lobster diangkat main, tak dia buat kepok lagu tu. Lepas tu letak atas pinggan, bagus main duduk lagu tu, duduk panggung lagu tu tuan-tuan. Dia bubuh nasi dengan lobster. Yang sebelah orang makan nasi putih, telur sebelah, sayur kot sepi sikit dia makan. Nak tanya tuan-tuan satu benda lah. Dia ni bayar sampai beratus, 300-400 dia bayar. Dia ni bayar sepinggan nasi baru 3-4 ringgit. Masuk perut jadi apa? Sama? Oh sama. Kau makan 300-400 masuk perut jadi ketua mai. Tuan. Jadi habis jewel pun panggil kita pergi. Kalau kata masuk perut jadi ketua mai. Tuan-tuan, nak ngabak kata apa? Nak bagi tahu kata apa? Diajak oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, kesedapan pada makanan itu hanya pada mulut. Bila masuk dalam perut, dia sama aja. Hang raja ke, hang rakyat ke, hang seorang pemimpin besar ke, hang pemimpin kecil ke, hang anak siapa ke, siapa pun tuan-tuan, tak ada benda yang masuk dalam perut keluar-keluar wangi. Benda semua keluar-keluar balik sama bau. Bau dia tak ada yang kata, "Oi, aku punya wangi hari ni sebab makan lobster." Tak ada. Hang telan minyak wangi pun, hang keluar-keluar mai, dia tetap busuk juga. Memang itu fitrah kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ada seorang laki-laki tuan-tuan. Seorang laki-laki dia jalan dengan keadaan bongkok. Dia ni adalah merupakan orang kanan kepada panglima perang di bawah pemerintahan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj ni kita kenal dia orang yang sangat-sangat bengih. Satu hari kawan ni berdiri dengan keadaan megah, dengan pakaian-pakaian yang hebat, pakaian tentera. Bayangkan tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak sebab apa tentera ke polis ke dia ada satu ada paku-paku kat atas. Sebab kegahan kita nampak dia pakai itu pakaian yang boleh menampakkan orang gerun tengok dia. Sebab tu pakaian tu penting. Bila mana seorang panglima perang ni dia pakai pakaian perang lengkap, berjalan di tengah-tengah kawasan bandar, kawasan pekan, jalan pula tuan-tuan, yang kata laki panglima perang ni, jalan ni angkat dada megah ni. Megah. Tiba-tiba tuan-tuan dia berdiri depan seorang ulama. Orang lain semua pegat pergi ke tepi, takut dekat dia. Tapi yang ulama ni tuan-tuan, dia tak pergi tepi pun. Dia sahabat kepada Imam Abu Hanifah. Dia turun pula dah. Tak apa. Ada jack kat belakang. Ada jack kat belakang. Ada support tu belakang. Kalau support tu cungkit tuan beritahu saya. Baik tuan. Akhirnya panglima perang ni apa dia buat? Dia berdiri depan ulama ni. Ulama ni buat apa tuan-tuan? Buat tak tahu dah.
Dia kata, orang lain semua takut kat aku, pasal bang tak takut kat aku. Dia kata, wahai panglima perang, hang dengan aku berbeza. Ingatlah bahawa sesungguhnya hang adalah bakal jadi bangkai. Dia panggil jifah. Hang ni bakal bangkai. Berjalan membawa najis ke merata-rata. Kemudiannya, apakah menjadikan kamu boleh bongkak dan juga jadi sombong di muka bumi ini? Sedangkan engkau berjalan sebagai seorang bakal bangkai. Dan pula kamu akan jadi seorang yang bakal bangkai dan pula membawa najis merata-rata. Adakah itu perlu dibanggakan? Ulama di jalan buat tahu ada. Dia ni tuan-tuan, tunduk-tunduk, terus dada pun turun-turun, tuan-tuan jalan, dia elok balik. Tadi hang belagak, kena sekali buah keras, tuan-tuan, barulah dia slow balik. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian. Nombor 2, banyak makan itu membangkitkan segala anggota pada yang sia-sia dan pada kejahatan. Makan banyak, dia akan bangkitkan anggota yang buat benda-benda yang tak elok. Banyak makan. Sebab tu dia kena jadi orang yang makan setara, makan yang biasa-biasa. Bukan tak bagi makan sedap, memang memilih makanan sedap itu adalah merupakan satu nikmat dunia. Nak makan sedap silakan, jika kita ada kemampuan makan. Tetapi bukanlah makan berlebih-lebihan sampai menyebabkan kita membazir. Ambil setara sudah. Katalah nak makan nasi biryani. Makan nasi biryani ayam. Geram tengok lamb shank, tak satu. Geram tengok sotong ada telur, boh pula. Nasi sepinggan, telur sotong dia bubuh, sotong ada telur dia bubuh. Dengan lamb shank, lepas tu pula tak cukup, tuan-tuan. Ambil pula ayam piru ke pula, tak pula satu sekutui. Lah saya bukan ambil banyak, ambil sikit-sikit lah. Hang nak makan berapa orang? Seorang lah. Tuan-tuan, ayam piru, kalau satu paha ayam piru, agak boleh makan berapa orang? Bukan ayam tepi jalan, ayam piru. Tahu ayam piru? Tahu, tak tahu jangan jadi orang Penang ya. Ayam keluk-keluk. Kami panggil ayam keluk-keluk. Tuan-tuan, budak lah ni tak pernah tengok. Dia tengok ayam piru dah jadi siap kat Tesco lah. Dia tak pernah tengok ayam piru betul-betul ya. Kalau orang dulu, budak-budak dulu dia tengok ayam piru, dia keluk-keluk lah. Baik. Yang ketiganya, membanyakkan makan itu membinasakan kecerdikan dan kepintaran dan menjadi punca bagi sedikit kefahaman dan pengetahuan. Orang makan banyak, ini tuan-tuan, ulama letak siap dah. Yang makan banyak, yang memang kaki makan banyak, sorry, kepintaran dia itu kurang daripada orang yang lebih makan sikit. Makan sikit cerdas. Tak percaya, tuan-tuan tolong buat. Try buat tengok. Saya bukan nak suruh tuan-tuan ikut saya. Saya dalam proses untuk menjadi seorang yang slim. Dalam proses, tuan-tuan. Dalam proses, duk tengah-tengah, duk try. Tapi betul, tuan-tuan, ada beza. Beza yang sangat ketara. Sangat ketara. Tuan-tuan kurang makan, tuan-tuan tak mengantuk. Banyak makan akan banyak mengantuk. Betul tak? Banyak makan jadi ulang sawa. Lepas-lepas makan, pergi duduk tepi bawah pokok, relax lah. Tambah-tambah, duduk di rumah pula, ada aircon ke apa lebih kurang, tilam pula sempoi punya. Lepas makan masuk bilik. Buat apa tu? Sat. Tafakur. Tafakur, dia fatakur kat atas. Kat atas katil entah melengkang baik punya. Makan, tidur. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, dengan benda ini menyebabkan kecerdikan seseorang akan binasa. Kepintaran dia akan kurang. Dan menyebabkan dia punya fokus terhadap pengajian ilmu akan jadi lembab. Dia kalau belajar akan jadi lembab. Tuan-tuan, anak-anak kita boleh bagi makan, tapi kena bagi makan yang setara saja. Sebab tu tuan-tuan, di asrama maupun mahat tahfiz. Saya ingat tuan-tuan, mahat tahfiz itu masa dulu. Mahat tahfiz di masjid negeri. Ni Ustaz Syafi pun duduk mengaji dulu. Mereka banyak menghafal. Orang banyak menghafal, tuan-tuan, dia cepat lapak. Tuan-tuan. Budak-budak yang duduk dekat mahat tahfiz ni, dia tuan-tuan tengok kalau dia makan, jangan duk kata dia ni makan banyak sangat. Sebab tuan-tuan, orang di budak-budak mahat tahfiz banyak menghafal, dia banyak lapak. Zaman saya duduk mengaji dulu macam tu. Memang lapak sungguh, tuan-tuan. Bagi kita duduk mengapai. Tapi kontrol makan dia dengan cara apa? Kalau lebih mudah, lebih dia menjaga makan,
lebih cepat dia boleh menghafal. Kalau dia boleh kontrol benda tu, lebih banyak dia boleh menghafal, lebih cepat dia ingat. Tuan-tuan, ni antara benda yang akan berlaku. Tuan-tuan tengok cukup. Semayang malam. Tuan-tuan bangkit, semayang qiyamul lail. Buat tahajud. Cuba sambung tahajud dengan terus. Lepas bangkit tahajud, sambung terus sahur esok puasa. Tuan-tuan makan mana banyak? Lepas semayang makan banyak? Kau makan sikit, tak lalu makan? Kau tak lalu makan? Kau tak mau try? Try dulu. Bangkit, jangan semayang 2 rakaat, semayang full. Semayang full, tunggu sampai waktu sahur. Tuan-tuan akan tengok, dia makan perbezaan, makan tu akan lebih berselera lagi daripada waktu-waktu dia bangkit-bangkit terus dengan mata, dengan tip mata selepas dalam mata tu, dia makan dengan tak basuh muka, pengotok punya orang. Tak basuh muka, dia makan. Lepas tu, dia tak lalu makan lah, masa awam tak lalu makan. Memang tak lalu makan sebab abang bangkit tidur. Banding dengan orang yang bangkit tahajud, dia beza tuan-tuan. Dia bangkit-bangkit, dia akan cari. Lepas habis semua, sempoi. Dia nampak nasi kandang dengan telur rebus sebiji. Allah, sempoi. Dia ni tengok. Apa sempoi tak lalu makan, tengok. Kuah pun tak ada. Dia nampak sempoi. Pasal apa? Sebab dia lapar. Dia jadi berselera. Maknanya apa tuan-tuan? Orang yang banyak ibadah, dia takkan berkira nak makan benda yang sedikit dan juga sederhana. Tapi orang yang memang duk makan, memang berselera besar ni, dia berkira-kira nak makan, dia susah nak makan benda-benda yang hak biasa-biasa. Nak cari pun hak sempoi-sempoi punya, hak ikut selera dia tuan-tuan. Selera ni maksud apa? Nafsu. Selera ni nafsu tuan-tuan. Tak ada selera saya. Nafsu tak ada selera. Tak ada rasa nafsu. Bubuh udang besar, cakok sikit di atas tu, bawang bagi lebih sikit, kuah taruh atas. Alamak, nafsu kata apa? Ni baru sempoi. Ni baru ada selera. Kena kat dia selera. Udang sekok tuan-tuan, belah ringgit. RM10 pun ada. Hak RM10 baru ada selera. Baik tuan, sambung. Nombor 4, banyak makan itu menjadi sebab bagi sedikit ibadah. Kerana manusia itu apabila ia banyak makan, nescaya berat badannya dan mengantuk pula matanya. Mata jadi mengantuk, badan jadi berat, jadi malas tuan-tuan, jadi malas. Baik, yang kelimanya, membanyakkan makan itu menjadi sebab bagi ketiadaan sedap mengerjakan ibadah. Sedap tuan-tuan, lepas makan, perut dah kenyang, baik perut memang kenyang sungguh-sungguh. Habis tu sujud terus. Masa rukuk tu dah satu hal, Allahu Akbar. Dia bunyi napas pun tak bunyi lah. Bunyi lain macam, jangan kebau bunyi lah. Sami Allahu liman hamidah, dia lega. Lega. Buat bangkit. Sujud, tahu tu imam lama. Bangkit pitam tu. Pitam, bapa, dia nak tekan perut dia. Sebab dia jadi orang yang baru lepas makan terus beribadah. Ibadah yang baik ialah waktu ketika mana perut kita tidak terlalu kenyang dan tidak terlalu lapang. Tak lapang sangat, tak kenyang sangat. Itu paling elok. Kalau lapang sangat, kacau. Antara sunat semayang Jumaat, makan dulu ke ataupun semayang dulu? Semayang Jumaat. Makan dulu baru pergi semayang Jumaat. Pasal apa? Supaya tak kalang kabut balik. Ni lepas semayang Jumaat, orang aku tak makan lagi. Tak cerdik tu. Makan dulu baru semayang. Sebab jarak antara waktu makan dengan waktu nak pergi semayang ada khutbah yang menunggu. Semayang raya, Aidil Adha, Aidil Fitri, makan dulu ke sunat, semayang dulu ke sunat? Makan dulu. Pagi-pagi mami siapkan India pom, pagi-pagi bagi makan dulu. Putu mayum bagi siap makan siap-siap, bagi dia makan dulu baru dia pergi semayang, dapat pahala sunat. Okey, semayang Aidil Adha, makan dulu ke semayang dulu? Sunat. Semayang dulu baru makan.
Dia ada beza dia dari segi sunnah. Kalau tak mau ikut sunnah boleh tak? Salah tak? Tak salah apa pun, no problem. Pilah. Dia agak-agak boleh tahan perut, tahan. Baik, sambung tuan-tuan. Yang keenam, membanyakkan makan itu ditakuti jatuh kepada yang haram dan yang syubhah. Orang kaki makan, dia kadang-kadang terlepas pandang benda yang boleh menyebabkan dia terjerumus ke lembah haram. Contohnya, dia memang kaki duk try makan. Orang habaq, kedai tu boleh makan. Tapi kedai cha yang Alif, dia kata, boleh masuk. Pasal apa? Pork free. Dia buat pork free. Mami belakang faham apa pork free? Kita faham apa? Kalau tengok pork free tu macam babi free je. Kan? Macam seolah-olah babi free dia bagi. Tapi tuan-tuan, pork free adalah tak pakai. Kira tak ada lah, babi tak pakai lah tu. Tetapi itu kefahaman orang bukan Islam. Orang Islam bukan bererti babi saja. Ada unsur-unsur lain. Contohnya penyembelihan. Orang Islam ni tuan-tuan kadang-kadang geram. Belah pinerut tu, tak tahu nak abang. Tak tahu nak abang, tak tahu nak cerita. Nak jadi apa pun tak tahu. Kan? Yang main semua pelik Kuala Lumpur, pelik ke beratok depan pinerut tu. Berhenti-berhenti, caketiau dia bubuh. Dia tak bukan ada apa pun, caketiau dia bubuh kerang tak ada semelih dia lah. Dia panggil logik, dia kata apa? Caketiau tu dibuat, tak payah pakai, tak ada masuk daging. Memang caketiau tak masuk daging. Caketiau tak ada daging. Dia kata, kerang ustaz, bukan apa? Kerang bukan yang kena semelih pun. Betul, kerang tak ada semelih. Kalau kerang kena semelih, teruk. Tuan-tuan, saya ada seorang kawan, memang duk buat niaga caketiau. Memang menjaga caketiau, duduk kat rumah saya, duduk kawan dengan dia. Dia sampai sendiri main cerita, dia kata apa? Ustaz, you tahu saya mau cakap dia orang jangan makan pun tak boleh. Sekali customer lain ingat apa pula. Tapi semua orang main kedai saya makan. Saya cakap terus terang, I main kedai tak boleh makan. Dia bagus tuan-tuan. Tapi dia Kristian. Dia kata apa? Saya tak boleh, memang kedai saya orang tak boleh makan. Sebab memang tidak ada halal, memang saya guna. Salah satu daripada benda yang kena masuk adalah minyak tu tuan-tuan. Minyak tu dan juga ayak rebusan daripada rebusan daging ataupun rebusan daripada tulang tu kena pakai. Kena pakai. Antara benda yang masuk dalam dia punya sambai dia. Dia punya cabai tu kena buat, kena guna juga. Maka tuan-tuan, kicap dia, semua kena pakai. Tuan, jadi orang kita nampak tak ada babi ya, kira boleh makan. Dari segi syubhah, dia kata tak apa lah ustaz, bukan nampak pun. Bukan nampak dia kata, kira lagu tu pula. Benda syubhah, orang beriman, orang soleh, dia takkan pi benda syubhah. Al-haramul bayyinun wal halalul bayyinun wal haramul bayyinun fa umuril bainahuma min umuril mutasyabihat. Halal tu jelas, haram tu jelas. Dan benda antara kedua-duanya tak tahu halal ke haram adalah perkara syubhah. Orang beriman akan tinggalkan perkara syubhah. Orang beriman beramal soleh dia takkan sentuh benda-benda syubhah. Dia takkan ambil syubhah sikit pun. Jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, sebab itu yang kita takut ialah terlampau nak jadi apa? Lah ni apa? Musim mukbang. Makbang ke mukbang? Mukbang. Dia panggil mukbang. Kira mamu tahu mukbang? Mukbang bukan bang semayang. Jadi mukbang ni ialah dia letak makan satu talam aku tu. Dia makan, dia pasang speaker dia guna tau, Nazih pandai. Dia buat speaker. Dia letak mikrofon dekat kat mulut dia, kan ada telan tu mikrofon dalam kong dia. Tak tahu. Tapi dia gigit tu bunyi krok. Kita dengar meleyok. Dia makan yang tu, dia makan, tapi makannya melantak. Kalau kata lamb shank tu 6 lamb shank dia buh. Tahu tak kambing dia berapa kaki? 4 kaki kan.
Ni dia ambil 6 kaki. Lebih daripada kambing ni. Kambing 4 kaki, lagi 2 kaki. Lagi 2 kaki, kambing sebelah dia ambil. Kambing sebelah, kambing cacat lah. 2 kaki lah. 6 kaki dia ambil, 6 kaki rapat terus. Dia gigit, krok, tarik pula ayak tu, duk menitik. Allah, dia ni betul ya. Mukbang. Memang jenis makan. Dan ni orang dia jadikan benda tu sebagai bisnes. Sebab apa? Bila dia pergi makan benda tu, dia makan, orang pergi like, orang pergi tengok, orang pergi share, orang pergi subscribe kat dia, tuan-tuan, dia dapat duit. Tu kerja mereka. Dari tuan-tuan duk subscribe lagu tu, semua duk pergi tengok, lebih baik tuan-tuan subscribe pada channel-channel Islamik yang dia punya dana tu kembali pula kepada umat Islam balik. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, tu mukbang. Balik jangan cari. Saya balik pergi cari pula mukbang, type pula mukbang. Baik tuan, yang ketujuh, membanyakkan makan itu menyusahkan hati dan memenatkan badan. Pada mencari, menyediakannya dan memakannya dan melepaskan daripada kemudaratannya. Banyak makan itu bagi hati ini jadi resah. Kalau susah hati, ada orang susah hati dia tak makan. Tapi ada jenis lagi sedih, lagi banyak dia makan. Ada tuan-tuan. Saya heran, apa orang boleh makan aku ni tengah kita susah hati ni macam-macam ni. Dia boleh makan relax lah. Padahal dia tu yang bermasalah. Tak boleh. Aku kalau susah hati, aku nak pergi cari makan. Ada. Kawan-kawan kita lagu tu. Kita rasa hang ni tak ada rasa apa. Tak. Memang jenis lagu tu. Bukan seorang. Banyak orang lagu tu, tuan-tuan. Saya jenis kalau susah hati, memang pom tak lalu terus. Memang tak makan apa terus. Kalau nak tambah-tambah nak periksa ke, nak exam dulu, memang tak lalu makan terus. Duk kira ayam masak ke apa, boleh minum lah. Lagi tak habis periksa, kita qada balik. Tapi tuan-tuan, ada orang susah hati tak makan. Saya nak akad nikah, tuan-tuan. Lagi seminggu nak akad nikah. Duk tengok muka mak, tengok rumah, susah hati. Pasal apa? Lepas aku kahwin nanti, mak aku macam mana? Duk fikir nak mak ni akan ada seorang lagi pula di antara saya dengan mak. Gitu susah hati lagu tu. Tak boleh makan, tuan-tuan. Kat 2 minggu tak boleh makan. Susah hati. Mak kata orang nak menikah boleh makan, tapi hang nak menikah hang tak boleh makan. Pasal apa? Itu tak boleh mak, susah hati. Pasal apa susah hati? Esok ni nak duduk dengan mak, nak duduk jauh dengan mak, apa susah lagi. Dia dah susah hati. Tak makan. Tapi tuan-tuan, sebaliknya. Susah hati, lagi makan. Jangan heran orang tuan-tuan, memang ada. Dalam masyarakat kita ada. Jangan kata ada pula, nampak macam senang hati. Tak, memang dia jenis lagu tu. Nak menghilangkan susah hati, dia pergi cari makan. Sambung tuan-tuan. Tapi memenatkan badan pada mencari, menyediakannya dan memakannya dan melepaskan daripada kemudaratan. Yang ke-8, membanyakkan makan itu menjadi sebab bagi bersangatan sakit dalam menghadapi kematian. Yang ni tuan-tuan lagi berat. Membanyakkan makan itu menjadi sebab bagi bersangatan sakit dalam menghadapi kematian. Kerana kesakitan dan kesusahan mati itu menurut kadar kesedapan dunia. Satu benda lah yang kita kena belajar. Siapa-siapa yang nak mengambil motivasi untuk menurunkan berat badan, motivasi dia macam ni. Motivasi dia ialah fikir macam ni lah. Aku tak mau menyusahkan orang yang mandi dan menguruskan jenazah aku. Selalu kalau orang perempuan ke, baik orang lelaki pun sama lah ni, sama-sama. Selalu kita akan kata, kalau aku nak bagi kurus sebab boleh pakai baju lawa-lawa. Kan? Boleh pakai baju lawa-lawa. Orang perempuan kan boleh pakai baju lagi lawa, lagi kain pun akan jadi kurang sikit. Beli kat Kamdar, kalau tidak 4 meter, pakai 5 meter setengah. Ni boleh beli 4 meter lah. Kan? Shape lah 1 meter setengah. Kan? Orang lelaki pun sama juga. Beli baju Melayu, nak buat baju Melayu lebih meter. Ni dapat shape sikit. Dia kira cantik dan cantik dan cantik. Tapi tuan-tuan, satu aspek yang menjadikan kita lebih termotivasi ialah waktu orang uruskan jenazah kita. Kita nak bagi senang urusan dia. Bayangkan tuan-tuan, kalau saya besar lagu ni mati. Besar lagu ni kalau mati tuan-tuan.
Orang nak kalih badan kita pun segi siksa. Nak kalih badan kita pun siksa, tuan-tuan. Sehari pula nak angkat kita lagi. Kita nak motivasi diri kita ni agar tidak menyusahkan orang yang menguruskan jenazah aku. Kalau begitulah kita mengambil pendekatan untuk menjadi orang yang boleh turunkan berat badan, alhamdulillah, kita sebenarnya menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala agar tidak menyusahkan orang keliling kita, tuan-tuan. Silakan tajdidkan niat, perbetulkan niat balik. Bukan aku kuruh untuk aku cantik, tapi aku kuruh untuk jadikan aku memudahkan orang nak menguruskan aku nanti. Tuan-tuan, itu terlebih baik daripada kita berniat nak jadi kuruh sebab apa? Nak masuk dalam mana-mana kontes, nak lawan dengan orang, siapa kuruh dulu. Itu pula jadi testimoni. Ambil pula gambar, masa gemuk, ambil pakai baju kurung. Masa kurus pakai seluar fit, ikat satu tudung yang kuat atas lagu tu, ambil gambar tak kat tepi lagu tu. Sebab dah kurus. Masa hang besar tu dia, baju kelawang yang pakai. Tuan-tuan. Jadi kalau macam tu punya cara, niat dia begitu, totally wrong. Sangat salah. Tapi tak apa. Tajdidkan balik niat, bukan berbaharui balik niat kita, bukan untuk menunjukkan pada orang lain, bukan untuk menunjuk-nunjuk, tapi aku buat untuk kesihatan aku untuk beribadah dan untuk tidak menyusahkan orang keliling aku ketika mana aku dalam keadaan mati nanti. Itu lebih baik lagi, tuan-tuan. Yang kesembilan, pada membanyakkan makan itu akan mengurangkan pahala di akhirat. Orang makan banyak, pahala akhirat dia kurang. Sebabnya banyak benda dia terlepas. Banyak benda dia terlepas. Banyak sangat. Salah satunya ialah apa? Dia akan menambahkan dosa lagi atas pembaziran. Dia makan berlebihan dikira membazir. Walaupun dia ambil tu dia makan semua, tapi membazirnya kat mana? Takut-takut pembaziran itu ialah kena tu keluar balik. Bila keluar balik, tuan-tuan, ternyatalah perut kita dah memang totally dah penuh habis dah. Kita makan juga sebab nak bagi habis makan dalam pinggan, tuan-tuan. Di situlah dosa akibat makan yang berlebihan. Yang tu tuan-tuan jaga-jaga. Bukan kata dok nak kena makan juga ustaz tak boleh tinggal. Memang tak boleh tinggal. Tapi hang ambil lebih pasal apa? Ambil lebih pasal apa? Baik, sambung. Yang ke-9, yang ke-10 dan yang terakhir. Pada membanyakkan makan itu akan dihisap pada hari kiamat. Makan banyak akan dihisap. Bukan kata makan saja, tuan-tuan. Tuan-tuan buat apa sahaja. Contoh saya ambil. Tuan-tuan beli sebatang pen. Pen. Saya tak main banyak. Ambil pen cukup. Beli sebatang pen. Soalan pasal sebatang pen ni, tuan-tuan, cukup dah. Akan menyebabkan kita akan duduk depan Allah Ta'ala dengan keadaan terketak habis dah. Tuan nak abang lah. Sebatang pen. Dia boleh tanya. Antaranya apa? Pen ni hang beli untuk apa? Hang tulis apa? Hang beli dengan duit apa? Hang beli dekat siapa? Kita kata yang ni orang bagi. Pasal apa dia bagi kat hang? Sebab dia kawan saya. Kawan. Allah lebih maha mengetahui. Dia bagi pen ni dengan harga RM200 sebab hang bagi projek dekat dia. Allahu Akbar. Sangkut. Satu batang pen. Satu batang pen. Tuan-tuan. Habis tu hang guna pen ni untuk apa? Pen ni saya sign. Hang sign borang apa? Hang sign apa? Saya sign tanda persetujuan untuk bagi dia projek. Hang sign, neraka tempat hang. Sebatang pen. Belum lagi kira cok kodok sebiji. Cok kodok sebiji, tuan-tuan. Pisang hang ambil mana? Pisang jiran sebelah hantar mai. Okey lah. Tak apalah, selamat lah. Dia tak tanya lah. Jiran sebelah curi siapa punya, lantak pergi dia bagi kita, kita tahu. Ataupun dia tahu, jiran sebelah bagi. Dia ambil siapa punya? Dia ambil jiran sebelah punya. Pasal apa dia ambil? Hang tahu dia ambil? Tahu. Tahu dia ambil. Hang tahu tak tu benda haram? Tahu. Pasal apa ambil? Dia bagi. Tahu tak benda tu hang share benda haram? Tahu. Pasal apa hang makan juga? Makan. Nabatahu minal haram. Setiap daging yang tubuh daripada haram, fannaru aula bih, neraka untuk tempat dia. Tuan-tuan, baru cok kodok sebiji.
Tuan-tuan, apa benda yang kita miliki hari ni? Baju, spek mata, kepiah, kasut, slipper, kereta, rumah. Nak jawab apa? Ada banyak jawapan tak? Ada banyak jawapan yang kita nak bagi. Kebertanggungjawaban kita pada semua benda sangat besar. Sebab itu tuan-tuan, benda yang paling selamat ialah kita banyak bersedekah. Paling selamat banyak bersedekah. Baik. 10 perkara itu telah disebut oleh Al-Imamul Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Celaan terhadap kekenyangan. Antara hadis Nabi SAW yang mencela kekenyangan ialah al-mu'minu ya'kulu fi ma'yi wahidin wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'ain hasba ibn adama luqaymatun yuqimna sulbahu in kana wala budda fahaqquhu thuluthun li ta'ami wa thuluthun li syarabi wa thuluthun lin nafasi. Dengar elok hadis ni. Nabi kata apa? Orang yang sempurna iman itu ia memakan pada satu perut. Dan orang yang kafir itu ia makan pada 7 perut. 7 bahagian. Memadailah anak Adam itu beberapa suap yang membetulkan tulang belakangnya. Jika dia ingin menambah dan tidak dapat tiada daripada menambah, maka sepatutnya makanan yang masuk dalam perut itu dia ada 3 bahagian. 3 bahagian. 1/3 bagi makanan dan 1/3 bagi minuman. Perut tu dibahagi 3. 1/3 adalah untuk tempat makan. Ni usus kita ni. 1/3 untuk makan. 1/3 lagi untuk minum. Dan 1/3 lagi tuan-tuan adalah untuk nafas. Kalau kita makan 2/3 makan, 1/3 ayak, nafas tak mana? Tu yang jadi kita bila kita kenyang sangat, nafas boleh tak? Dia jadi sengkak, dia panggil sengkak. Kan ni sengkak kan? Nabi sebut benda ni 1400 tahun yang lepas. Dah bagi dah siap. Pembahagian perut tu berapa? Kalau kita makan, kalau minum ayak banyak betul-betul. Ayak, minum ayak, minum tak berhenti ayak. Dia makan sikit. Sengkak juga. 2/3 ayak, 1/3 makan, nafas tak mana? Nafas tak ada juga. Sebab tu tuan-tuan, dia kena bagi perelok. Kalau doktor, dia kata apa? Dia kata makan nasi tu dengan 1 penumbuk ni. 1 penumbuk. Saya jumpa dietitian, dia jawab begitu. Dia kata, you kena makan 1 penumbuk. Kita dalam hati kita apa? Nak buat penumbuk bukan. Aku duk makan nasi bukan 1 penumbuk. Duk makan nasi 1 pinggan tuan-tuan. 1 pinggan tu berapa banyak kita makan? Saya bang terang tuan, saya memang makan nasi kandang punya orang. Nasi kandang boleh bang, mamak nasi 1 penumbuk. Boleh. Dan di bubuh tuan kita abang pula. Tambah mamak. Bagi tambah lagi. Nasi sebantai. Tuan-tuan, salahkah betul? Doktor betul ke kita betul? Doktor betul tuan-tuan. Memang betul pun makanan yang paling elok tara tu je. Tara tu je. Dulu tak faham, dah ni baru duk faham. Dulu tak apa nak faham tuan. Dulu geram kat doktor. Ada abang suruh makan 1 penumbuk. Bila kena baru tahu. Oh, betul doktor. Bukan 1 penumbuk, setengah penumbuk pun boleh makan. Baru tahu. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, dia bang semangkuk kan? Semangkuk. Dia bang semangkuk, saya kira mangkuk mana? Tu, mangkuk besar tu. Nasi semangkuk besar tu. Kita ambil tu, tak boh tu. Ni semangkuk doktor. Doktor tahu bang, lu mangkuk. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, maka kalau kita boleh buat macam tu, selamat kita. Sebab bukan pasal kenyang, bukan pasal bazir, tapi banyak benda, 10 benda disebut dalam kitab Minhajul Abidin tentang perkara yang boleh menyebabkan kemudaratan atas orang yang tak jaga perut yang kenyang. Wallahu a'lam tuan-tuan. Azan kan? Okey. InsyaAllah tuan-tuan, moga-moga pertemuan kita ada manfaat pada malam ini. Saya nak sambungkan dengan sedikit tahlil. Tahlil
untuk Allah yarham Ya'qub, Allah yarham Haji Malik, Allah yarham Mat Hussein, Allah yarham Maryam, dan seterusnya bagi sekalian arwah yang dan semua yang telah pun pergi meninggalkan kita. Kita hadiahkan tahlil ini kepada mereka dengan tahlil yang ringkas. InsyaAllah tuan-tuan,